الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Semoga dia panjang umur, murah rezeki, tetap imannya. Amin. Yang diraihkan barisan tampuk kepimpinan Surau Al-Hidayah, semoga sentiasa dikurniakan Allah cerdas fikirannya, kreatif orangnya, istiqamah agar memandu qaryah taman ke arah yang diridhai Allah. Amin. Seterusnya yang saya hormati, saya sanjungi, saya kasihi para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini, yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abah-abah dan kakak-kakak yang saya kasih sekalian, semoga berhimpun kita pada malam yang penuh barakah ini, malam Jumaat yang doanya makbul malam ini, berdasarkan daripada kata-kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, ada 5 waktu mustajab doa. Malam yang pertama disebut oleh Imam Asy-Syafi'i adalah malam Jumaat. Jadi malam ini makbulnya doa. Jadi kita sama-sama berdoa agar yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, kita doa supaya Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Yang ketiga, kita mohon minta agar Allah sudi untuk menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita doa supaya Allah lapangkan dada kita, luaskan fikiran kita, tenangkan jiwa kita, agar malam ini perkongsian ilmu kedua-dua saya dan tuan-tuan mendapat manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua sihat? Pertama sekali, terima kasih sudi jemput saya dalam majlis ilmu. Tidaklah lebih menggembirakan hati saya ni melainkan bila dapat duduk dalam majlis ilmu. Kalau tadi Tuan Pengurusi berpantun, saya pun balas. Orang kata jual kena beli. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, jemputan hari ini pasti dalam kenangan. Tajuk yang diberikan
berikan pada saya hari ini dalam poster tak ada. Makna PM tepi lah. Ada tajuk kat saya ada, tapi dalam poster tak ada. Jadi saya sebut dekat tuan-tuan dulu, tajuk yang diberikan kepada saya malam ni tajuknya itu apa? Apa tajuknya? Apa tajuknya? Bukan bebas, ada tajuk dia tu. Tajuk dia apa takdir? Berdamai dengan takdir. Dia tulis itu. Siapa yang tulis? Saya tak tahu. Jangan. Itu dah macam malaikat memuji saya tu. Saya pun bagi tahu lah, kata saya ni bukan pandai sangat tajuk-tajuk takdir ni kena orang alim. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya berkaitan dengan takdir. Sekali pandang, mula saya bagi tahu dulu, saya bukan orang yang arif tajuk ni, saya tak mahir. Hanya saja kita beriman, jadi mesti kena ada ilmu sikit lah. Kalau tidak, macam mana kena iman kita kan? Sekali pandang tajuk ni nampak macam perkara biasa, tapi disebabkan tak mahir ilmu ini, banyak perkara yang terjadi hari ini. Salah satunya masalah besar seluruh dunia itu ya orang bunuh diri, sebab dia tak mahir ilmu qada dan qadar. Kalau dia pandai ilmu takdir ini, dia terima, ya alhamdulillah, dia boleh terima, dia tak bunuh diri. Yang kedua, masalah yang banyak berlaku hari ini tu orang tak boleh menerima hakikat diri dia. Saya nak mulai panjang tajuk tu, risau ada anak-anak dan keluarga ni, jadi saya tawakuf lah berhenti tajuk tu dekat tu. Otak saya banyak cakap ni. Jadi saya tengok tu tak apalah, tu bukan priority pun tak apa. Tapi saya sebut dulu, ramai orang tak boleh menerima hakikat diri dia, sebab dia tak boleh terima qada dan qadar. Kalau dia mahir, insya-Allah dia boleh terima. Yang ketiga, antara perkara yang menyebabkan tak mahirnya seseorang, antara perkara yang timbul disebabkan orang tak mahirnya ilmu qada qadar atau tak ada contoh teladan yang dia tahu, menyebabkan bila berlaku sesuatu musibah, menyalahkan orang, bertanya Allah, kenapa saya? Kenapa tak orang lain? Ayah ni banyak yang berlaku ketika berlaku COVID dan sebagainya sampai ada sekarang. Ada orang yang mula meniaga sampai sekarang tak jaya-jaya perniagaannya. Ada orang yang mula nak mengaji sampai sekarang tak dapat nak hafal lagi. Orang tanya kenapa orang lain boleh, kenapa dia tak boleh. Ini tajuk ni. Sekali pandang nampak macam simple, tapi sebenarnya tajuk ni lah sebab tu Allah letak last sekali dalam rukun iman, last sekali qada dan qadar. Hari kiamat dulu, beriman kepada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar mengundang. Bila berlaku masalah ni hari ni, semua orang akan hairan dan bertanya, pasal apa hari ni jadi lagu ni? Orang tanya macam tu, pasal apa jadi lagu ni dah hari ni semua orang sampai tak kerti takdir. Saya nak beritahu, bila fasa awal sekali orang menolak qada dan qadar, saja nak tanya tuan-tuan. Kalau susah saya tanya, zaman siapa yang pertama sekali orang question tentang qada dan qadar? Tak apalah saya jawab. Tak apalah saya jawab lah sebenarnya. Persoalan dipersoalkan qada dan qadar bermula sejak daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah, sebab itulah wujudnya hadis yang dirakamkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang kedua daripada Sayyidina Umar, daripada hadis Imam An-Nawawi. Apa sebab Sayyidina Umar meriwayatkan hadis tu? Dia punya asbabul wurud. Sebab Sayyidina Umar cerita
hak yang cerita hadis Jibril masuk jumpa Nabi. Sebab zaman Sayyidina Umar itu dah berlaku, dah orang menolak qada qadar. Pasal itu Sayyidina Umar kena cerita balik, kata Nabi bagi tahu rukun iman ada qada qadar. Aduh, kalau zaman Sayyidina Umar pun orang tak percaya qada qadar, zaman kita pemimpin berapa kali tukar? Dan tu zaman Sayyidina Umar dia suara. Maknanya undang-undang tak bertukar, tak berlaku perkara-perkara yang pelik-pelik. Dia suara aja. Zaman tu pun boleh orang persoalkan. Sebab lepas zaman Sayyidina Umar, wafat Sayyidina Umar, maka masuk di zaman Sayyidina Osman, dia tak tunggu lah. Dia start dah mula fitnah dan sebagainya. Proses untuk menjatuhkan Sayyidina Osman, bunuh Sayyidina Osman, semua zaman tu dah bermula dengan tak boleh menerima qada dan qadar. Orang persoalkan tentang siapa keturunan Sayyidina Osman yang banyak memegang tampuk kepimpinan zamannya. Aduh. Hadis yang kedua Imam An-Nawawi dikeluarkan oleh Sayyidina Umar. Kalau dalam hadis Imam Nawawi dikata wa an Umar radhiyallahu anhu aidan, dan berkata daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami duduk bersama dengan Nabi sama-sama dalam satu majlis ilmu di bahagian sofah, di bahagian sofah di belakang rumah Nabi. Kalau kita datang menghadap Nabi masuk ke pintu babus salam, kita bagi salam dekat Nabi. Belakang rumah Nabi ada ashabus sofah punya tempat. Kalau diikutkan dulu, susah nak sampai ke situ kecuali hari Jumaat dan bagi orang-orang yang awal sembahyang. Kalau saja-saja tak dapat. Tapi sekarang boleh dapat. Sebab kita yang menasabah ke Allah, dia akan masuk melalui pintu ashabus sufah punya pintu. Dia tak masuk pintu Jibril, dia masuk sebelah daripada pintu Jibril. Pintu Jibril itu yang Jibril masuk untuk hadis yang kedua ni. Dia masuk sebelah daripada pintu Jibril tu, masuk betul-betul ashabus sufah. Jadi siapa lalu tu mesti boleh nampak ashabus sufah dan orang Nabi tu macam mana. Jadi Sayyidina Nabi dengan Sayyidina Umar dan sahabat lain duduk, maka malaikat Jibril mai. Baik, Sayyidina Umar cerita benda ni. Pasal dia cerita sebab dia nak bagi tahu, kata benda ini di ujung hadis ni nanti dia kata apa? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu hadis itu. Nabi kata apa? Itulah Jibril, dia mai nak cerita dekat kamu agama kamu. Susah apa kata dia agama Islam? Kena cukup syarat dia semua tadi tu. Jadi syarat dia apa? Jadi Imam Nawawi letakkan hadis itu sebagai hadis yang nombor satu, hadis yang paling important. Hadis yang nombor dua selepas daripada hadis nombor satu, hadis nombor dua Imam An-Nawawi letak sebagai hadis yang kedua terpenting sebagai asas agama. Muqaddimah hadis 40 bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata apa? Aku menghimpunkan 40 hadis asas agama. Jadi kalau nak tahu agama kita asas dia apa? Ya alhamdulillah, mesti kena tengok itu. Apa dia? Maka kata Sayyidina Umar, Imam Nawawi riwayatkan, suatu hari Sayyidina Umar dengan para sahabat duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi itu, tahu-tahu datang seorang lelaki. Ittala'a alaina, tak keluar aja main kat kami. Siapa dia? Seorang lelaki, rajulun syadidun bayadu athyaba. Dia punya bajunya putih melepak. Ini baju putih ni pun sebab tadi tuan pengurusi sebut, saya ni saja aja nak sebut. Sebab apa? Sebab budaya ni hilang pelan-pelan. Apa dia? Budaya hari Jumaat pakai baju putih. Itu kalau buka dalam kitab-kitab kuning, ditulis sunnah memakai baju putih ketika hari Jumaat. Jadi isu pakaian dulu sebelum zaman milenium, masa saya belajar sekolah ni, hari Jumaat je kalau pergi masjid, putih. Masalah sebab orang masih pegang dengan sunnah tu. Hari ini bila kita main, kita tanya, bolehkah pakai baju biasa aja? Boleh, jawab tak. Jadi kalau orang pasal macam boleh saja. Memang tak dosa. Dia bukan tak dosa, tetapi ada pahala-pahala tertentu yang mudah untuk dapat hanya dengan menyarung saja pakaian.
Salah satunya esok hari Jumaat pakai baju putih, sunnah dia. Jadi Sayyidina Jibril nak main belajar dengan Nabi pun dia letak saja dia punya dia baik itu kata-kata Sayyidina Syadidun bayadu thiyab. Dia pakai baju putih melepak. Itu maksudnya nak menuntut ilmu pakai baju putih. Pasal itu kita di sekolah semua baju putih. Madrasah ke sekolah rendah ke sekolah menengah, baju semua putih. Aduh, dan ada dekat Jibril tunjuk. Dia main nak duduk depan Nabi, baju dia putih. Sebab tu kita pula rambut mesti kena tu. Malaikat tu main dengan pakaian jubah dia putih tu. Dia tak pakai rambut, dia pakai rambut saja seperti tu. Dia nampak rambutnya. Kata dia apa? Syadidun sawadus sya'r. Rambut dia hitam berkilat. Macam mana dia nampak rambut hitam berkilat? Mestilah dia tak pakai. Dia handsome macam tu, dia main saja begitu tu. Jadi makna nak mengaji tu macam kita pergi sekolah tu. Ada yang kalau sekolah madrasah kita kena tutup kepala. Yang ini dia punya tawaduk. Tapi kalau sekolah biasa kita sekolah rendah, kena rambut kemah. Ini kan cara belajar. Lepas tu main itu asas agama. Asas agama belajar mesti kena handsome. Nak belajar mesti kena handsome. Tak boleh selekeh-selekeh belajar, tak boleh. Belajar mesti kena handsome, mesti kena lawak. Ada hadis kan Allah. Lepas tu main-main terus dia duduk depan Nabi. Dia melangkau semua orang lain tu terus duduk depan Nabi. Bukan duduk saja, nak tunjuk, kata Sayyidina Umar, meriwayatkan satu persatu seolah-olah segar di ingatan Sayyidina Umar dan nak menunjukkan bahawa benda ni sangat teliti dan Sayyidina Umar nak beritahu kata, ni bukan satu yang direka, percaya kepada takdir, ni bukan reka. Dia benda penting. Sebab dalam hidup kita, inilah yang akan memandu kita untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Dan ini disebabkan tak boleh percaya dengan orang-orang orang-orang Turki Osmania mentadbir khalifah ketika itu menjadi khalifah pentadbir dunia Islam. Itulah yang berlaku fitnah bila orang Arab kata bukan patutnya yang lebih mulia adalah orang Arab. Cuba buka balik sejarah. Dia mainkan isu sentimen, orang tak faham. Betul lah patut orang Arab, maka digulingkan kerajaan Turk ketika itu. Habislah kan, jatuh semua sekali jatuh Islam. Kalau kita belajar ada ilmu ni, kita pasti akan tak apa masalah pun itu. Tak ada orang bagi kita. Apa masalahnya? Jadi Sayyidina Umar benar teliti riwayatkan hadis ini. Dia kata duduk malaikat tadi itu rukbatan ila rukbatihi, lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Kata Sayyidina Umar, lutut malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertemu dengan lutut Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu saja, lepas tu wa kaffaihi ala fakhidhihi, dua tapak tangannya itu memegang paha Nabi. Ini saya sentuh sikit saja sentuh, tak bukan nak menyembang panjang alang-alang dah lalu hadis tu sebutilah apa dia tu hi tu bomber kat situ tu, yang mana satu balik kat Nabi, yang mana satu balik kat Jibril. Kan kita baca hadis tu dengan elok, saya baca wa kaffaihi rukbataihi bomber, kata ganti diri dia, dan lututnya rukbataihi ila rukbataihi, dan lututnya bertemu lututnya. Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Mampu. Dan saya nak habaq, bukan apa saya nak sentuh macam ni. Sebab hari ni semua orang bila baca hadis, dia baca hadis 40, dia baca Quran terjemahan, dia rasa dia faham dah dia baca, dan dia rasa dia boleh jadi ustaz. Janganlah macam tu. Biarlah ustaz buat kerja ustaz. Yang jadi doktor jadi doktor, engineer jadi engineer, pilot jadi pilot, motivator jadi motivator. Ustaz ni buat kerja ustaz. Ni kau tak boleh nak tengok. Okey, sekarang wa kaffaihi, dan tapak tangannya. Siapa tapak tangan siapa? Nabi ke Jibril? Ala fakhizaihi. Tu saya dah apa tadi tu yang dia jawab.
wa kaffaihi, dan tapak tangannya, ala fakhizaihi, dan atas pahanya. Nya pertama sama nya kedua sama. Okey, baik, macam mana boleh tahu kita tu Jibril? Nya pertama tu Jibril dia tapak tangan. Macam mana tahu? Balik ke mana? Susah, bukan senang benda ni. Walaupun kita baca hadis, kita faham tapak tangannya memegang, faham tak kan? Faham. Tapi macam mana boleh dapat nya tu? Tu kata jangan macam tu. Hari ini semua orang jangan buat kerja masing-masing. Kerja ustaz ni ustaz buat. Ni minta terjemah kata ganti diri, tak tahu. Macam mana nak patah balik? Dia no. Maafkan saya lah, sentuh saja kat ramai orang tu tengok lah. Bukti lah sekali kan. Yang ustaz buat kerja ustaz, orang lain buat kerja orang lain. Saya pun tak pandai-pandai nak cakap tajuk doktor walaupun isteri saya doktor. Saya cakap yang ustaz saja, yang perubatan saya kata saya pun tak mahir atau tak tahu. Bukan ilmu kita. Boleh kan? Faham tak faham sih. Dan dia meletakkan lutut dia bertemu lutut Nabi, tapak tangannya atas paha Nabi. Kata begitu. Betul? Dia jadi macam tu. Dia tengok Nabi, dia kata dekat Nabi, akhbirni anil Islam. Dia mula begitu dulu. Bagi tahu saya Islam tu apa? Nabi abang rukun Islam 5. Angkat syahadah, 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji 5. Lepas tu dia kata, sadaqta, kamu betul. Saya duduk rumah abang. Ajibna. Why? Ajibna, kami terkejut. Pasal dia bertanya dan dia yang membenarkan. Lah, dia tanya, baik turun habaknya Muhammad, Islam itu ialah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dapat? Nabi pun kata, dapat. Betul tak betul? Ni dah dia tanya, bagi tahu Ustaz, Islam ni apa? Nabi abang, betul. Macam mana ni? Tu tanya pula soalan kedua. Akhbirni anil iman. Habakkan saya rukun iman. Nampak? Ini maafkan saya dulu. Bila saya Umar cerita kronologi, dia cerita satu-satu. Kita dalam hidup kena buat satu-satu. Dia tak boleh nakal. Mana boleh takwih nak belajar ilmu qada, tapi tinggal syahadah. La ilaha illallah tak ambil Muhammadun Rasulullah, tak boleh. La ilaha illallah sebasar Muhammadur Rasulullah sebasar. Lepas tu baru sembahyang. Tak boleh lah tak jaga sembahyang, tiba-tiba nak bincang tajuk qada qadar. Orang yang tak jaga aurat tiba-tiba nak bercakap tajuk qada qadar. Dia kacau. Tak lepas. Lepas sembahyang puasa dulu, zakat dulu. Nak kira puasa macam mana? Qada tak buat lagi. Qada pun tak selesai lagi. Ilmu bahagi fidyah pun tak ada lagi. Betul lah kau lah. Lepas puasa, zakat. Lepas zakat, haji. Lepas tu lepas haji, ilmu haji, baru masuk rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Bila kita dah ada yang tadi amalan kita duduk baca yasin, baca zikir, baca apa, dah ada amalan. Kemudian bila mengaji saja, rukun iman ialah beriman, percaya kepada Allah, segala yang ada dan kemudian ini Allahnya. Kita pun boleh tanya, betul? Bila tak ada atas semua amalan, tak ada hati gelap, hati kosak, semua ni Allah dah tentukan. Dia lah. Mana semua jadi sendiri lah. Nampak? Sedangkan kita semua maklum, kosong, tambah kosong, tambah kosong, tambah kosong, tak akan boleh dapat jawapan satu. Semua orang tahu. Tapi sebab kita percaya benda daripada tak ada apa, tiba-tiba ada. Tak boleh. Dia kena ada satu kat kepala dia. Apa boleh ada satu tambah kosong, dapat jawapan lagi satu. Satu tu Allah. Tapi bila tak ada yang awal tu, dia terus masuk langkau. Macam mana kacau. Lepas tu bila masuk situ, dia sebab tu hujung tu saya ulang balik hujung tadi. Fa innahu Jibril, itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia main nak mengajak kamu agama kamu. Hati kena bagi tulis sebab ni agama kita. Sebab tu dalam perbincangan para habaib, para ulama-ulama, kita madrasah-madrasah, pondok-pondok, pesantren, lepas bawah sekali dah mengaji semua kitab kuning berlama-lama, bawah sekali dah kena mengaji bab akhlak.
Sebab ada al-ihsan dalam tu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Malaikat Jibril katakan Nabi, ni Nabi dah cerita dah pasal rukun Islam apa semua tadi, rukun iman, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Quran, kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya pada qada. Lepas tu masuk bab akhlak. Bila masuk bab akhlak, dia tanya Nabi, akhbirni anil ihsan. Bagi tahu ihsan tu apa? Nabi apa? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni macam kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Allah. Tapi kalau kita tak sampai kepada tahap nampak Allah tadi tu, kena tahu juga Allah tak nampak kita. Saudara, Allah tetap nampak kita. Takkan kita nak bersifat kurang ajar ketika kita berkuliah, kita mengajar orang, ketika menyampaikan ilmu, kita tidak amanah dalam ilmu, tidak amanah dalam tempat kerja. Untuk orang Islam, perkara ni sebenarnya perkara yang simple saja dalam kehidupan dan lalu kehidupan orang biasa kita ni. Islam lagi susah sebenarnya. Contoh, kita dilatih oleh Allah tiap-tiap hari untuk sembahyang mengikut waktu. Maksud saya, kena masuk waktu zuhur, baru sembahyang zuhur. Masuk waktu asar, sembahyang asar. Masuk maghrib, sembahyang maghrib. Masuk isyak, sembahyang isyak. Masuk subuh, sembahyang subuh. Semua boleh ikut. Surau ni saya rasa tak pernah miss lagi daripada azan. Setiap waktu azan, betul tak? Tapi mesti setiap waktu takkan sama. Sebab minggu lepas maghrib masuk waktu lain. Maghrib masuk 7:05. Hari ini 7:07. Tak sama. Ke hari ini azan macam hari itu juga? Jangan, bila dia kena tunggu 7:05 yang minggu lepas. Kalau kali ini 7:07, kena ada azan 7:07, betul? Sama macam kita buka puasa, betul? Kalau awal Ramadan pukul 7.30, hujung Ramadan 7.20, kita tak boleh ikut 7.20 untuk awal Ramadan, betul? Kita buka puasa 7.30, betul? Kalau orang Islam habam yang kita kata kronologi tadi itu, semayang puasa, dia tahu semayang waktu dia berubah-ubah, aku boleh ikut. Setakat nak pergi kerja tak ada masalah, sebab waktu kerja tak pernah berubah, pukul 8 sampai 9. Apa masalah? Aku masa berubah pun aku boleh pancul. Ni masa tak ubah, aku tahu dah esok pukul 8. Punch kat 7.30, hari ni 7.30, esok 7.30, lusa 7.30, tulat 7.30. Sama. Semayang lagi susah. Hari ni punch kat maghrib 7.10, minggu lepas 7.05. Betul? Patut benda ni tak akan jadi problem untuk orang Islam, sebab kita dilatih every single day. Betul? Pasal tu sebab buat muka cuang tu. Cuma saya nak contoh kalau buat muka cuang tu, dia kalau saya besar nak contoh tu. Sebab itu saya kena umat, bila ada problem berkaitan persoalan qada, dia cerita ni. Sebab nak dapat qada tu ranking dia nombor 6 dalam rukun iman. Nak sampai situ tu hak lain tu kena make sure kita melalui dia. Kalau kita problem nak tutup aurat pun kena bincang. Macam mana nak bincang hak lain? Contoh mudah, saya bagi ni contoh mudah aja, ni contoh mudah. Politik baru-baru ni kan, bila main isu politik, semua ini macam ni, macam ni, habis itu semua. Dia balik rumah, dia telefon member dia, "Woi, aku ni nak musafir, aku boleh jamak tak?" Hang sembang bab kepimpinan tadi macam hang khatam kitab Muwatta Imam Malik. Bab musafir orang tak apa macam mana? Maaf, ini kacau. Tapi benda ni mesti kena berlaku. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang panjang umur di kalangan kamu, masalah ikhtilafan kathira, dia pasti akan tengok banyak khilaf yang akan berlaku. So benda ni pasti akan berlaku sebab Nabi dah janji. Cuma kita janganlah jadi sebahagian daripada orang yang jadi macam tu. Kalau kita ambil surau pun terpalit juga, kita tak berhenti nak diam.
Kita tak boleh nak let go benda tu. Orang tahu pun kita jadi geram, jadi aku ni di rumah dah semangat kantor hang ni. Rumah kantor hang cepat apa semua ni. Dia apa nak balas orang macam mana kita ada energi lah, relax kan. Sebab tu wali songo, para habaib dakwah mereka berjaya. Mereka relax, steady, slow and steady. Berlaku problem, kita terang satu-satu, relax, tak payah keluh. Kalau kita nak lawan, benda tetap berlaku. Dia tak berlaku orang ni, dia berlaku esok. Sebab benda tetap akan berlaku. Nabi janji, siapa yang umur panjang, fasayara ikhtilafan katsiran, dia pasti akan tengok berlaku khilaf banyak. Baik, khilaf berlaku banyak, kita tahu. Habis kita tak tahu lah orang yang menyimpang khilaf banyak juga, atau kita akan kekal semangatkan diri kita terus beribadah, jalankan kerja dakwah, ajak orang lain lagi untuk terus memeriahkan apa surau yang ada dekat taman kita. Itu baru kita mau betul. Habis apa? Lama ni. Bismillah lah. Lama dah. Ngaji juga boleh lama-lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkata para alim ulama, bila jadi sesuatu dalam hidup kita, kita kena jadikan contoh teladan itu daripada kehidupan para anbiya. Sebab kalau kita nak bincang tentang nasib kita yang teruk, orang lain lebih teruk melalui nasib daripada kita. Nanti biasa tak dengar orang kata apa? Ini kehidupan kita. Saya ni cakap bahasa kita saja. Tak cakaplah bahasa-bahasa syair, kitab-kitab susah. Banyak redup perkara redup. Hari redup kerana nak hujan. Banyak hidup perkara hidup. Sunnah Rasulullah jadikan teladan. Bila bincang tajuk macam tu, orang akan kata, saya buat macam-macam, pasal apa saya dapat sikit? Orang lain tak payah usaha pun dia dapat banyak. Okay? Soalan dia, takkan tak pernah berlaku dalam hidup kita yang cakap kata saya buat banyak tu dapat sikit tu, hang tak pernah kau usaha sikit dapat banyak? Biasa. Tapi time tu tak kata berapa orang lah, Tuhan dia bagi lebih pula kat saya ni. Ambil yang surau, tak patut saya dapat banyak macam ni. Time tu tak kata pula, time tu Masya Allah, Allah sayang saya. Allah dia adil. Ada hari dia akan bagi kita dengan usaha kita sikit. Buku pun tak baca banyak, tapi SPM dapat banyak. Time tu Allah sayang saya. Time dia pulun banyak-banyak, tentu dia ada gagal satu subjek. Pasal apa Allah buat lagu dia? Time dapat banyak hari tu, tak isi pula. Allah mesti adil. Mana boleh Allah bagi saya senang sepanjang hidup saya? Tak boleh. Sebab kita diciptakan ada pasang-pasang kita. Kalau saya seorang saja senang, pasang saya tadi itu pasti akan susah seumur hidup dia. Mustahil. Mana boleh macam tu? Kan ada hadisnya, Allah ambil satu orang yang hidup dia penuh dengan masalah. Dia rasa hidup dia tak pernah elok, tak pernah ambil dia. Celup sekali. Dia rasa dia tak pernah ada rasa nikmat dunia, tak pernah. Allah ambil dia, Allah celup dia sesaat dia dalam syurga. Atau Allah tanya, macam mana hang hidup ni? Oh dah, aku rasa dunia tak ada apa, syurga lagi. Lalu sesaat dia. Ambil pula orang yang dia rasa kemah dah dia macam-macam, ambil celup sesaat dalam neraka. Tanya macam mana hang? Dia kata, oh neraka lagi kemah lagi. Aku punya hidup tak kemah mana. Sesaat ada hadis macam Allah ambil satu orang celup, Allah masukkan satu saat, sesaat dia hilang rasa dunia ni tak ada apa. Betul? Sebab tu kita yang duduk hari ni
Jom sama-sama kita hatam satu-satu, sebab perkara ini dia membantu hidup kita atas muka bumi, mengetahui qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang patut mempersoalkan qada yang paling dahsyat, Nabi Muhammad, jangan sebut lagi kat sini ya. Nabi Muhammad cerita dia lah, hero punya cerita las. Kita cerita awal sikit. Siapa dia? Siti Maryam. Duduk tak ada apa, tak tahu keluar mana. Patut dia question Allah. Pasal apa buat aku dulu ni? Awak tak nak perempuan lain kan? Pasal apa aku tak duduk nak kena jaga anak? Aku duduk elok-elok beribadah ni, biar dia keluar Nabi Isa pula kena belah dia, menyusu dia. Kalau nak kira lah satu ketentuan Allah pada satu orang, Siti Maryam sekelip mata. Kejap, saya sebut dulu. Siti Maryam dia bukan mengandung 9 bulan ya, jangan macam tu. Ini mukjizat. Tiup roh sekarang, sutul herana. Sekejap dia Siti Maryam. Sebab tu dia orang tak perasan dia mengandung. Kan kita baca dalam cerita tu, Siti Maryam tu tahu ni, takkan selama dulu dalam mihrab tu tak ada orang perasan, Maryam awak perut dulu tu mengandung kau. Awak boleh tengok hidung kembang macam kan, itu bahasa kita kan, kita cakap kan. Takkan orang sana tak perasan orang mengandung lagu mana. Mestilah orang akan perasan. Tapi Siti Maryam bukan lagu tu. Kalau macam tu tak jadi mukjizat lah. Dia bukan mukjizat, dia karamah dia tak ada lah. So Siti Maryam dia special. Bila main saja malaikat Jibril di dalam mihrab Siti Maryam, dia tiupkan roh pada Siti Maryam. Siti Maryam tu terkejut. Siti Maryam terkejut dengan ada orang, ada satu orang dalam mihrab dia. Dia kata, ni kamu ni nak buat apa, nak kacau saya ke? Saya minta berlindung dengan. Dia kata, dah, aku ni utusan Allah. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Saya bagi tahu kamu, Allah memilih kamu, mensucikan kamu dan memilih kamu lebih daripada perempuan-perempuan lain yang ada di muka bumi ini. Lepas tu apa yang akan berlaku pada saya? Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, namanya Isa bin Maryam. Namanya Isa. Jawab Siti Maryam, macam mana saya boleh mengandung? Walam tamsasni bashar. Saya tak pernah sentuh orang lelaki tak pernah sentuh saya. Macam mana boleh nak mengandung? Dia kata, malaikat Jibril kata, kadzalika rabbuki. Inilah Tuhan Puan, Tuhan Maryam. Dia idza amruhu arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu dalam surah Ali Imran. Inilah Tuhan kamu wahai Maryam. Kalau dia nak, dia kata kun fayakun. Lepas tu kalau kita baca Yasin kan, doa Yasin kan, kalau tuan-tuan perasan dia ada sebut perkataan kaf dengan nun. Orang tanya apa kaf dengan nun? Itu kalimah kun itulah. Allah Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin. Allahumma bihaqqi Yasin wal Quran al-Karim wa biman ikhtartahu bi risalati wan nubuwwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilan azizan rahim wa bi khawasil huruf wal asma'it tammat wa bima awharta fi wujudi kulli mawjudin min al-ayati al-bayyinat wa bi khafidika al-mufarrij an kulli mahmud al-khalis li kulli badin ya mujriyan bihar wal uyun ya man khazainuhu bainal kafi wan nun. Kun pula kaf dengan nun. Itu Allah. Bukan takluk pada kun fayakun tu kira kun fayakun selesai mengenai diri. Dah, dia ada banyak perbincangan dia. Allah. Sebab tu ulama kata kalau betul-betul nak tahu Allah, kalau betul-betul nak tahu Allah, contohnya siapa dia? Contohnya Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa ardah wa rahimahullah. Kau 9 kan? Siapa? Bukan berhenti dah. Sini mengaji buku sebelah. Ayo mengaji zakat. Apa tu? Tu kata tu bila dia tengok hilang ayat dia kata ni macam nak suruh lama ni, macam lama ni. Hei. Cerita mengaji lama ni. Ada satu cerita. Kita cerita ayat dia. Penat mengaji cerita selalu. Ada seorang nenek
Nenek moden. Nenek moden. Dia tak panggil nenek, dia tak panggil matuk, dia panggil granny. Ngaji juga orang lama. Dia nak hantar cucu dia daftar kelas kafar. Ni kan daripada ada hujung tahun dia nak daftar kafar. Dia nak cucu dia daftar kafar. Bawa cucu dia main-main. Jadi salam. Assalamualaikum. Ustazah kata jawab aku, salam. Ustazah yang jaga daftar kafar tu. Ya ni Acik. Acik apa? Ni granny tau. Salam. Tak maaf granny tak. Daftar anak ke? Hai anak, apa tengok anak ni cucu. Oh tak maaf, ni cucu. Daftar cucu. Okey. Nama apa? Nama cucu saya. Tulis elok. Tony. Eja lagu mana ni? T-O-N-Y. Tony. Wish. Anak granny ni Islam kah? Cakap elok sikit. Saya Islam. Tok Wan dia Islam. Pak dia Islam. Mak dia Islam. Cucu saya orang Islam. Tahu? Ustazah dengan lu ingat kata, betul lah, tapi nama Tony ni Islam tak mana. Dia kata saya ambil nama ni dari Quran. Dia sebut dulu. Ustazah ni, mana dia ni cari kawan dia mengulang. Tak jumpa. Tak mana ni. Nama sahabat kata letak nama kan, nama ada Rasulul Azmi mana apa. Ustazah ulang tak dapat. Parah tak dapat. Lah saya granny, maaf lah saya nak tanya ni. Hak Tony ni tak mana dalam Quran. Ni dengar ni ustazah ni pun. Saya akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gaji sekali. Potong orang tu lah. Dah setan tu. Abang gelak tu luar perasaan. Tuan-tuan, saya dah cerita pokok-pokok banyak. Yang kena boleh cerita ni saja. Hal ni cerita Tony saja yang boleh ingat. Hal ni lupa. Banyak dah cerita Tony yang dia ingat. Aku dapat Tony yang dia lah. Ada seorang perempuan cerita ni. Cerita rakyat je, cerita rakyat sorong-sorong je. Ada seorang tuan balik orang surau, lepas mayang subuh balik kebun tu balik ngaji zakat lagi. Elok masuk kawasan rumah tu, dengar suara budak cucu dia lah duduk dalam bilik ayam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Duduk kan duduk belajar kat kafar, duduk belajar sekolah agama kan. Dia punya tadika, ni pun tadika moden pun duduk ada juga lah qasidah kan. Dia nampak kesan qasidah tu kita kena terima kasih kat bulan-bulan malam-malam cinta Rasul ni. Orang nampak dia menghidupkan jiwa. Memanglah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menghidupkan jiwa saja, tak sebut nama dia semayang pun tak sah. Jangan kata menghidupkan jiwa, tak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu tak sebut tu mayang pun tak sah. Apatah lagi menghidupkan jiwa. Di Pak Nur ni balik tu dengar cucu tu Tala'al badru alaina. Dia tongkat tu masuk dalam rumah cemah tu, tendang dia tu di daerah tu. Tengok cucu tu mandi Tala'al badru. Terkejut tengok tuan dia tampak dah. Tu cucu aja nangis. Bila nangis tu nenek dengar. Nenek mainlah. Awak yang teriak. Tuan bukui cik. Dia kata begitu. Tuan bukui dia. Dia kata, hak nenek ni awak Tuhan tampak cucu. Dia kata dia baca Quran dalam bilik ayam. Nampak puncak dah tu. Dia baca Quran dalam bilik ayam. Cik baca Quran ke dalam bilik ayam? Cucu dia kata dah. Dia kata dah. Dia baca, saya dengar.
Nenek kata, hang baca apa? Cik baca tolak albat. Hak nenek kata ni, tuan, dia baca selawat saja, bukan Quran. Tuan, selawat? Dia berdua tepi pintu nangis. Hak nenek kata, awak tuan hang pula teriak. Aku ingatkan Quran selama ni aku baca dalam sembahyang. Ini mengenai sangat. Asal dengan bunyi Arab kan kira Quran. Tuan pun. Itu contoh rakyat. Sebagai penutup tu Amirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam menelusuri qada ketentuan Allah yang Nabi sebut dalam hadis kedua Imam Nawawi tadi itu, Nabi mulakan dengan rukun Islam. Saya ulang sekali lagi. Macam ni. Tuan-tuan tengok saya satu. Okey, contoh tuan-tuan nak bagi derma kat surau. Okey. Bila kita nak bagi derma kat surau, tuan-tuan cantik dah. Dah ada macam-macam dah. Tak payahlah nak bagi apa-apa pun. Melainkan nak bayar bil elektrik, bil air kan. Betul, kita nak sumbang untuk benda dulu. Betul kan? Kan sini sponsor semua. Sponsor. Dah lah kena bantu lah kan derma. Okey, baik. Jadi bila jadi lagu tu, selalu orang akan baca hadis apa untuk nak galakkan orang ni. Orang akan baca umum. Orang kata apa? Tuan-tuan, sedekahlah di jalan Allah. Allah akan beri ganjaran yang besar pada tuan-tuan. Tambah-tambah menolong surau. Contoh macam tu. Hari ini saya kongsi tuan-tuan satu hadis yang dibaca oleh Sayyidina Osman. Bukan cara-cara orang. Hari saya nak beritahu maksud supaya memahami hadis. Tadi kita nak cerita hadis kedua kan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, nak faham pasal apa tuan, saya kena cerita daripada awal. Saya dengan Jibril masuk jumpa Nabi sampai ke bawah tu untuk nak faham qada tu. Nak faham yang tu, tuan-tuan faham hadis yang saya cerita Sayyidina Osman. Macam mana? Macam ni. Ketika Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa Sayyidina Osman bukan sahabat yang biasa. Kalau saya tanya tuan-tuan kata dia khalifah yang ketiga. Selain jadi khalifah ketiga, tuan-tuan kena tahu beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekali, dua kali. Menjadi menantu dua kali ini benda yang mesti disebut. Sebab tu disebut Sayyidina Osman itu Dzunurain. Betul? Dua cahaya mata Nabi duduk ke dia. Sebab apa? Sebab pak mentua kita mustahil ambil kita kali kedua. Menyesal. Dia kata adik keras sekali ya. Tak ada kakak ada. Adik sekali ya, muka adik keras sekali ya. Baik kali kedua nak kat lagu tak boleh ada dia serik. Kalau pak mentua kita serik kat kita, tak apa. Sebab mungkin pandangan mata dia bukan pandangan mata hati, bagaimana dia tak kenal kita. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkan mata hati Rasulullah buta. Mana pula. Nabi kenal seorang tu luar dan dalamnya, betul. Dan Nabi sanggup ambil Sayyidina Osman dua kali menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jadi yang ini bukan sahaja sahabat, bukan sahaja khalifah, dia adalah menantu dan jadi ahli keluarga kepada Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So macam mana cara beliau jawab? Dan sudah barang pastilah dia lebih alim daripada kita dalam bab hadis. Nabi yang tarbiyah mereka. Jadi bila suatu hari zaman pemerintahan Sayyidina Osman renovate masjid. Dia perbesar masjid, bukan buat baru. Bukan membina masjid, dia menambah baik masjid. Bila buat macam tu, macam biasa, dia mesti kena ada juga golongan-golongan yang jenis haluan kiri ni, jenis sound macam ni lah, haluan kiri je. Osman, buat apa ni? Nabi ada buat ke? Ada ditanya lalu tu, mana ada? Nabi ada renovate masjid lah. Dia main kat Nabi, dia dekat Sayyidina Osman, dia tanya lagu tu, Osman, hang buat apa ni? Apa benda ni Nabi pernah buat tak? Dia tanya lagu tu. Sayyidina Osman jawab pakai hadis apa? Hadis saya bagi tuan-tuan. Sayyidina Osman jawab, ketika dipersoalkan tentang membesarkan masjid, buat renovate masjid atau menambah baik, membantu menyelenggara masjid. Surah dalam tajuk kita ini, Sayyidina Osman jawab apa? Man bana masjidah. Dia kata,
So orang tu tanya, hang buat ni Nabi buat kan? Dia baca dalil dia, man bana masjidah banallahu lahu. Siapa yang membina masjid, Allah bina bagi dia mahligai di dalam syurga. Maknanya apa? Membina masjid bukan semata-mata derma benda yang tak bina lagi. Membantu penyelenggaraan masjid termasuk dalam membina masjid. Tu. Siapa yang gunung surau, gunung masjid, derma, senit, RM2, dia telah memastikan dia ada address dalam syurga. Kalau address dalam syurga, takkan masuk rumah orang. Siapa nak duduk rumah dalam syurga tu? Faham tak? So ada dia punya peristiwa dia. Bila berlaku, dia jawab mambala masjidah. So sama macam tadi. Bila berlaku sahaja orang tak percaya qada qadar, Sayyidina Umar bermula cerita dengan boleh jadi riwayat hadis itu takat rukun iman saja kan? Tapi dia mula bainama nahnu, ketika kami duduk dengan Nabi, dia tunjuk kronologi bahawa apa? Depa pun duduk mengaji ilmu. 3-4 perkara besar ni tak boleh dapat melainkan kena duduk menelaah ilmu. Buka kitab tanda satu-satu baru jadi. Bukan boleh buka YouTube dengar lagu tu tentang alim. Itu dia kata daripada awal. Dia kata apa? Bainama nahnu julus, kami duduk dengan Nabi. Mai satu lelaki keluar tak tahu cuah tak mana-mana, jalan mai baju putih melepak, baju putih yang melepak, rambut hitam berkilat, duduk mai lutut bertemu lutut pegang, tengok muka Nabi elok, tanya Nabi jawab, dia tanya lagi Nabi jawab, dia tanya lagi Nabi jawab. Apa dia tanya? Pertama rukun Islam, rukun iman, akhlak kena ada dekat situ. Lepas habis tu ada satu lagi penting juga, ilmu eskatologi. Bila hari kiamat, bukan suruh cari bila kiamat tu, bukan. Kena tahu tanda-tanda dia, prepare diri kita jangan tenggelam dalam tanda tu. Contohnya, akhir zaman akan ada ramai pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. So kalau kita jadi pemimpin, jangan masukkan diri kita dalam situ. Keluarlah kita jadilah pemimpin yang amanah. Kena ada ilmunya, kena mengaji kitabnya, tahu bagaimana corak kepimpinan, tahu negara macam mana nak buat, tahu macam mana mengutamakan orang. Bila dapat sahaja benda yang kita contoh macam tu. Akhir zaman, ramai orang perempuan yang akan bekerja membantu suaminya. Baik, memanglah ramai yang akan bantu suami, tapi kita jangan jadi macam orang yang terlarut. Larut asalnya nak tolong suami, akhirnya dia tinggalkan suami dia pergi kat lelaki lain, suami dia cacat mata, rumah tangga cacat ni. Macam tu kita jadi elok. Itu tujuannya. Apa dia? Ilmu eskatologi. Sebab apa? Kalau tak tahu ilmu eskatologi ni, dia akan takdir tadi tu dijadikan salah. Nak buat macam mana Ustaz? Saya ni berpisah takdir Allah. Senang sangat salahkan Allah. Senang sangat salahkan Allah macam tu. Macam mana Ustaz? Tak ada jodoh, Allah takdir cerai. Wah, senang. Buhlin ke Allah ya? Allah sebab suruh takdir dulu. Mana boleh macam tu, boleh faham tak? Semayang jaga tak? Mayang tak jaga. Suami isteri kita dalam keluarga kau mana pun dia mesti bentuk segitiga. Macam tu. Cinta suami isteri segitiga. Hujung ni suami, hujung sini isteri. Atas ni Allah. Lagi dekat suami isteri dengan Allah, maka akan dekat hubungan suami isteri tadi. Jauh salah seorang daripada Allah, akan jauhlah daripada hubungan suami isteri. Dua-dua rendah, duduk dalam hujung. Macam mana nak jumpa? Cakap seorang tak faham, yang ni tak faham. Tak ramai surau pun gaduh dalam jalanan. Tahu? Semayang jaga, jaga. Bawah lagi. Wallahu a'lam. Dah lah tu sama ciri hari ni. Kenapa masalah ni? Lagi nak baca qasidah lagi kan? Ada qasidah apa tu? Ada? Takkan tak ada qasidah ada ni? Mesti kan ada, tak ada. Al-Fasulullah tak baca lagi mana tak ada. Baik, wallahu a'lam. Kesimpulan nombor 1, malam ni tajuk yang diberikan susah yang kali bagi senang sikit. Tu kesimpulan pertama. Jenuh fikir apa nak cakap. Yang kedua, kesimpulan malam ni ialah tuan-tuan, kalau dulu zaman khairul qurun terbaik, boleh ada orang tak percaya takdir dan segala problem. Zaman kita lagi tengah. Oleh itu, posisi
posisikan diri tuan-tuan nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu? Tuan-tuan nak jadi yang alim kah? Yang mengaji semata-mata kah? Kalau mengaji semata-mata kena rekod ilmu supaya bila kita mati, walaupun kita tak mengajar tak apa, kita ada rekod ilmu, boleh orang manfaat. Dia tak boleh duduk mengaji saja, habis mati ada itu ya, tak boleh. Sebab kita ada tanggungjawab. So yang pertama nak jadi mana? Yang alim kah? Kalau alim ni nak berpulang fatwa apa semua. Yang kedua mengaji ataupun merekodkan ilmu. Yang ketiga jadi pendakwah. Ataupun yang keempat jadi umat yang baik saja. Dia tak ada dakwah wala tak ada apa, tak ada. Dia hanya orang baik saja. Dia orang ajak tolong, dia tolong. Orang minta fatwa tak boleh. Orang suruh rekod tak rajin. Orang suruh dakwah nak ajak orang sebut la ilaha illallah pun dia takut. Jadi dia jadi apa? Dia jadi orang baik aja lah. Tak apa, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. So tuan-tuan pilih kita nak duduk posisi yang mana. Sebab apa? Sebab kalau zaman dulu pun boleh berlaku kerosakan umat, zaman lagi telah akan berlaku. Kita posisi diri kita jadi yang mana? Kalau tuan-tuan seorang ahli surau, pilih ahli surau yang mana? Kalau tuan-tuan seorang engineer, pilih jadi engineer yang mana? Ya, kalau tuan-tuan seorang doktor, pilih dari doktor yang mana? Cikgu, pilih jadi cikgu yang mana? Suri rumah, pilih jadi suri rumah yang macam mana? Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga ialah tak akan boleh menyelamatkan kita daripada segala bala, melainkan mesti kena ikut gaya dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta salafus saleh. Tak ikut yang tu tak akan selamat. Tak dalam sejarah takkan ada. Tuan-tuan jumpa orang, ya Allah ini berjayanya. Tengok, dia tak ikut Nabi Muhammad tu berjaya. Ada. Tak akan ada. Nak berjaya mesti kena dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, sebab Nabi kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi geraham. Siapa dia? Sunnah aku Nabi dan para sahabat. So ada orang yang boleh ikut. Hari ini kita panggil al-ulama warasatul anbiya. Yang tu wallahu a'lamu bis-shawab. Yang baik daripada Allah, yang Allah daripada saya. Terima kasih kerana sudi dengar hamba Allah yang terdiri ini bercakap. Tidak ada yang banyak tuan-tuan boleh dapat daripada saya, melainkan hanyalah hujung-hujung buku saja. Nak baik ambil aman adab dan jangan ambil contoh Tony saja. Contoh lain ada lagi. Tapi nak bawa contoh tu boleh lah. Kalau kawan-kawan boleh lah contoh. Nak buat konten TikTok tu boleh lah. Ambil lah, tak ada masalah. Tapi jangan yang tu saja. Buat yang ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim